Okey, untuk tajuk ni awak kena cari nilai P, nilai Q dan nilai N. Dan untuk awak cari tahu apa itu P, apa itu Q, apa itu N, P ni adalah peratus ataupun kebarangkalian yang dia bagi dalam soalan. Contoh macam dalam soalan ni, kebarangkalian bahawa 30% daripada murid ini menggunakan internet. Maksudnya kita tahu dia punya peratusan dekat sini. Kita tahu dia punya point ataupun pecahan dia adalah 0.3. Kenapa saya cakap jawapan P adalah 0.3? Sebab kita buat 30%. Okey, 30%. Maksudnya 30 bahagi dengan 100 dapat 0.3. Okey, itu P. P ni biasanya ada dalam soalan. P adalah yang menggunakan internet, iaitu 30%. Q ni apa pula? Q ni maksudnya baki. Okey, Q ni maksudnya baki daripada P tadi tu. Q maksudnya 0.7. Kalau kat sini P dikatakan 0.5, Q pun 0.5 lah, sebab kita katakan baki dia tu. Jadi dia mestilah balance. Dia ada P, dia ada Q. Dia kalau ada P, awak tolak lah dengan 1. 1 tolak dengan P dapat Q. Q ni awak anggap dia sebagai baki sahaja. Okey, awak anggap dia sebagai baki. Okey, sekarang ni kita nak lihat soalan A1. Soalan A1, dia cakap sampel terdiri daripada 10 orang murid. Maksudnya dia cakap dalam semua ni dia ada total 10 orang murid. Sampel sampel maksudnya semualah. So N ni adalah 10. N maksudnya jumlah, bilangan orang ataupun bilangan item, bilangan objek. Jadi kita kena kenal pasti dulu nilai-nilai P, nilai Q dengan nilai N untuk tajuk taburan. Sekarang kita nak cari pula kebarangkalian untuk A1, iaitu sekurang-kurangnya 3 orang murid. Okey, tajuk ni, yang ni saya dah explain dalam matematik. Maksudnya matematik moden dah ada dah perkataan sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya maksudnya kita ada banyak simbol sekurang-kurangnya maksudnya jangan kurang. Maksudnya jangan kurang, kita kena guna simbol lebih dan sama dengan. Okey, ingat, sekurang-kurangnya maksudnya lebih dan sama dengan. Dia tak boleh kurang. Dia tak boleh kurang. Jadi kita punya simbol untuk yang pertama ni bermaksud P lebih dan sama dengan 3. Silap PX lebih dan sama dengan 3. P maksudnya kebarangkalian, X maksudnya objek, di mana objek ni dikata sekurang-kurangnya 3. X sekurang-kurangnya 3. Kita katakan X lebih dan sama dengan 3. Okey, dekat sini tajuk taburan ni, apabila kita dah tahu dah lebih dan sama dengan 3 ni maksudnya 3, 4, 5 dan seterusnya, sebab dia kata lebih. Okey, dia kata lebih. Bila dia kata lebih, maksudnya awak kena ke atas, nilai dia akan bertambah. Nilai dia akan bertambah sampai bila? Sampai N. Sampailah habis N tu. N tu ada 10. Jadi kita tahu dia punya nombor dia akan berturutan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kena ingat, bila soalan ni dia terlalu banyak nombor, kita tak boleh nak cari satu-satu. Kita kena buat berbalik dia. Maksudnya kita kena cari belakang dia yang tak disebutkan. Apa yang tak disebutkan, apa nombor yang tak disebutkan adalah nombor start daripada kosong. 0, 1 dengan 2. Nombor yang kita tak sebut langsung, itu kita panggil dia sebagai baki. Okey, baki. Jadi kita sebenarnya kena cari yang warna biru ni, tapi warna biru ni terlalu banyak. Jadi macam mana kita nak ringkaskan kita punya jalan kerja kita? Jadi sebenarnya kita tahu dia punya jalan kerja dia adalah 1. 1 ni maksudnya total tau.
Sebab kita belajar kan, peratus kan 100%. Okey, 100 maksudnya 100%. Bila kita buat 100 per dengan 100, dia akan dapat 1. Itu maksudnya kebarangkalian ni maksimum dia 1. Kenapa tak guna 2, cikgu? Sebab 2 tu bukan total. Total dia adalah 1. Sebab ingat pecahan mestilah 1 yang penuh. Bila kita guna 1 ni, kita nak tolakkan yang warna merah. Sebab kita tak nak langsung warna merah, kita nak warna biru ni. Jadi kita buat 1 tolak dengan Px sama dengan 0, tolak dengan Px sama dengan 1, tolak dengan Px sama dengan 2. Kita gunakan simbol sama dengan sebab kita nak cari nilai yang warna merah ni. Sebab apa? Sebab ni untuk nombor 0, ni untuk nombor 1, ni untuk nombor 2. Daripada awak buat panjang-panjang, kan panjang-panjang kan ibarat seperti warna biru ni kan. Warna biru ni kan ada 3. So Px sama dengan 3. Awak nak kena tambah dengan nombor yang berturutan, nombor yang seterusnya. Dia jadi macam banyak tau. Okey, dia jadi terlalu banyak, sampailah Px sampai 10. Tapi jalan kerja yang terlalu banyak ni, kita tak nak habiskan masa dekat sini. Kita nak habiskan masa kita untuk pendekkan jalan kerja kita. So kita kena tolak yang mana yang kita tak sebut tadi, iaitu 0 sampai 2. Okey. So apa yang kita nak buat kat sini adalah awak kena gunakan satu rumus. Okey, satu rumus. Okey, rumus dia adalah N. Okey, saya nak tulis kat mana ni? Okey, kat sinilah rumus. Okey, saya tulis kat sini rumus. Kita gunakan N CX P kuasa N P kuasa X Q kuasa X tolak S tolak R. Betul ke? X tolak R. N tolak X. N tolak X. Saya rasa N tolak X. Okey. So ini adalah rumus dia. Macam mana kita nak guna rumus ni? Okey, rumus ni sebenarnya kita kena tengok balik apa yang kita dah cari dalam soalan tadi. Ini ada P, ni ada Q, ni ada N. Okey. Jadi awak just ganti sahaja N dengan 10. Okey, ganti je N tu dengan 10. So awak gantikan N dengan 10. Okey, N dengan 10. So 10 C dengan X. X ni awak ambil lah daripada yang kat sini kan kosong. So awak tulis lah 10 C kosong. Okey, sebab ikut nilai X tu 10 C kosong. Kemudian akan darabkan dengan P dia. Darab dengan nilai P. P tu maksudnya yang tadilah 0.3 ni, peratusan orang yang menggunakan internet masa ulang kaji. Okey, lepas tu awak letak kuasa X. X ni maksudnya X tadilah yang kosong, kuasa kosong tu. Okey, sebab kita tengok X dia adalah kosong. Awak just tengok warna yang saya buat ni. Warna hijau maksudnya X, warna merah maksudnya N. Okey, lepas tu darabkan dengan Q dia pula. Sebab sebelah P adalah Q, maksudnya kita nak cari baki pula. So kalau 0.3 tu yang utama, so baki dia mestilah 0.7. Okey, 0.7 mestilah baki. So kalau kita ibaratkan seperti N tolak dengan X, maksudnya 10 tolak dengan 0. Okey, 10 tolak dengan 0 dapatlah 10. Kan? 10 tolak dengan 0 dapat 10. Ini untuk kita punya P sama dengan Px sama dengan 0. Okey, ni untuk Px sama dengan 0. Okey, Px sama dengan 0. Sekarang ni kalau awak tengok betul-betul, saya akan ubahkan nilai X ni, dia jadi 1. Yang warna hijau ni saya ubah jadi 1. Okey, 1. Kenapa saya ubah jadi 1? Sebab dekat sini dia merujuk kepada Px
sama dengan 1. Rumus yang sama tapi saya ubah nombor sahaja. Okey, rumus yang sama tapi ubah nombor 10C1. Lepas tu ada kuasa 1 dekat 0.3 ni. Tapi 0.7 ni disebabkan dia adalah 10, kita nak tolak dengan X kita nak tolak dengan 1. 10 tolak 1 dia akan dapat 9. Maksudnya cerita dia belah kanan ni adalah baki sahaja. Okey, belah kanan ni adalah baki sahaja. So dia akan jadi 9. Kalau sini 1, belah kanan dia 9. Kalau sini 2, dia jadi 8. Kalau sini 3, dia jadi 7. Dia macam ibarat seimbang. Okey, kiri dan kanan tu dia macam balance. Dia ada baki dia tu. Kemudian last kali adalah PX sama dengan 2. Pun sama, kita tolak lagi dengan 10C2. Okay, rumus ni senang je. 10C2 darabkan dengan 0.3 kuasa 2 dan 0.7 kuasa 8. Dia akan berkurang lah. Belah kanan akan berkurang, belah kiri akan bertambah. Okey, dia akan jadi 8 kat sini. So dia punya hasil jawapan dia awak boleh kira satu-satu. Okey. So macam mana kita nak kira guna kalkulator? Yang ini tak perlu tekan mod lah. Okey, yang ini awak kena tekan kalkulator dia pelan-pelan lah. So kita tutup belah tepi supaya awak tak pening. Okey, kita mulakan dengan 10C0 dulu cara tekan kalkulator dia. So cara tekan dia adalah awak kena tulis 10, kemudian tekan shift bahagi 3. Bila awak tekan shift bahagi, dia akan keluarkan NCR ke atas bahagi ni. Okey, ada NCR kan? Maksudnya awak tekan shift bahagi, dia akan keluarkan C dekat situ. So dia akan jadi 10C0. Kosong silap. 10C0. Sebab apa? Sebab X tu kosong. Sebab kita nak mula dengan kosong dulu. Lepas tu kena darabkan dengan 0.3. Dia jadi 10C0 darab dengan 0.3. Letak je 0.3 ni kuasa kosong. Okey, letaklah tanda yang sepatutnya kalau kalkulator lama ni. Okey, kalkulator lama ni kan ada tanda macam segi apa? Dia ada satu bucu dekat atas ni lah. Tekan yang ada hex ni. Dia macam tanda mata macam ni lah. Okay, something. Okay, lepas tu awak just darabkan dengan 0.7. 0.7 kuasa 10. So akhirnya kita akan dapatkan jawapan. Biasanya jawapan ni kita akan tuliskan dalam bentuk point. Ni jawapan dia 0.02824. Okay, tapi kita ambil 4 tepat perpuluhan sahaja. So jawapan dia 0.0282. Ambil 0.0282. Kita ambil 4 tepat perpuluhan sahaja. Selamat. Okey. Lepas tu dalam kalkulator yang sama awak tak payah padam. Awak tukar nombor C0 ni jadi C1. Maksudnya just slide tepi sahaja untuk awak ubahkan nombor-nombor tadi. Jadi dia ada dapat 10C1, 0.3 kuasa 1. Lepas tu yang kuasa 10 yang belah kanan sekali ni awak ubah jadi kuasa 9. So dia dapat 0.1211. Okay. So cara tekan kalkulator dia sekali tekan je, lepas tu awak ubah nombor belakang. Okey, lepas tu saya ubah lagi dengan nombor belakang. Saya slide ke kiri untuk tukarkan C1 jadi C2. Lepas tu saya tukarlah ni jadi C2. Kuasa 2, 0.3 letak kuasa 2 dan 0.9 ni 0.7 ni kuasa 9 ni saya tukar jadi kuasa 8. Dia akan berkurang. Yang belah kiri dia akan bertambah, yang belah kanan dia akan berkurang. So dia dapat 0.2335. Ada yang tak bundarkan. Biasanya kena bundarkan je
Sebab kita ambil 4 tempat perpuluhan. Jangan ambil 3, jangan ambil 2. Okey, ambil 4. Tajuk taburan ni wajib ambil 4 tempat perpuluhan. Okey, baru bila awak buat satu-satu macam ni, baru awak boleh tolakkan. Okey, tolakkan guna kalkulator biasa pun boleh sebenarnya. 1 tolak dengan 0.0282. Sekejap saya nak tengok balik jawapan tadi betul ke salah. Kosong bukan 1. 0.1211. Okey. Tadi ada tertypo sikit. So 1211 tolak dengan 0.2335. So hasilnya awak akan dapat 0.6172. Selain daripada jawapan ni memang tak ada markah, dan ini membawa markah sebanyak 3 markah sebab jalan kerja dia terlalu panjang. Okey. So ini adalah cara yang paling senang untuk awak faham. Cuma awak kena fahamkan ayat dia lah. Dan tajuk ni berkait sangat dengan tajuk ketaksamaan linear ataupun pengaturcaraan linear. Sebab ada perkataan ni sekurang-kurangnya, kadang-kadang ada perkataan selebih-lebihnya, kadang-kadang ada perkataan melebihi. Macam tu kita tak tahulah antara. Semua tu bergantung kepada latihan yang awak pernah buat sebelum ni. Okey. So ini berkaitan dengan soalan A1. Okay, so kita akan tengok pula. Kalau awak tengok kat sini, awak guna tekan kalkulator, awak tengok saya guna warna merah ni letak dekat N. Okay, N jadi 10. Ni awak kena tengok lah rumus ni elok-elok. Okay, sekarang kita akan go through kepada soalan 2. Jika variance bagi murid yang menggunakan internet semasa mengulang kaji ialah 189, cari bilangan murid di sekolah itu. Maksudnya soalan ni dia bagi variance. Okey, dia bagi variance. Variance ni kalau dia bagi, awak tulis je terus. Variance. Okey, variance adalah V kuasa 2. Variance adalah 189. Okey, dia dah bagi variance dah. Okey. Sekarang ni apa yang awak perlu cari adalah rumus variance dalam taburan. Okey. Rumus variance dalam taburan adalah NPQ. Maksudnya N darab dengan P darab dengan Q. Okey. Tapi N ni kita tak boleh ambil balik N sama dengan 10. Tak boleh. Tapi kita boleh ambil P dengan Q tu macam tadi. Dia P dengan Q sahaja yang berkait. Sebab soalan ni sekejap sebab soalan ni dia cakap cari bilangan murid. Maksudnya dia tak tahu pun nilai N tu berapa. Jadi sebenarnya soalan ni dia minta awak cari N. So sekarang kalau P sama dengan 0.3, Q sama dengan 0.7, jadi awak cuba ungkapkan NPQ sama dengan 189. NPQ sama dengan 189. Di mana PQ tu awak dah ada. Okey, PQ ni awak gantikan sahaja. N sama dengan N darab dengan 0.3, 0.7 sama dengan 189. Okay, dan awak boleh cari N macam gunakan ungkapan biasa. Okay, 189 bahagi dengan 0.3, 0.7. Ataupun awak boleh cari dulu nilai dia. Okay, so nilai dia awak kira lah 0.3 darab dengan 0.7. So awak akan dapat 0.21. So N 0.21 sama dengan 189.
pindahkan dia jadi bahagi, sebab darab pindah jadi bahagi. So N sama dengan 189 bahagi dengan 0.21. N sama dengan berapa? 900. Okay, so biasanya soalan untuk taburan kebarangkalian ni, yang atas-atas ni sebenarnya dah senang untuk kamu jawab. Cuma awak kena ingat rumus untuk soalan A1. Okay, soalan A1 ni awak tengok pada rumus sahaja. Sebab soalan A2 ni rumus dah ada dalam kertas rumus. A1 ni saya tak sure ada ke tak. Okay, so ini adalah jalan kerja dia untuk soalan A1 dan 2. So kalau macam soalan macam ni kan, kalau saya tanyalah, kalau dia nak sekurang dia kata dia nak kebarangkalian, dia nak dalam selebih-lebihnya kalau dia cakap dia nak selebih-lebihnya 2 orang. Okey, selebih-lebihnya 2 orang maksudnya P X jangan lebih. Jangan lebih maksudnya kurang dan sama dengan 2. Jadi kita kena huraikan. Kita mesti mulakan dengan kosong. Px sama dengan kosong, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2. Dia jadi macam tu lah. Okey, maksudnya start dengan kosong. Apa-apa nombor mesti bermula dengan kosong. Ada juga dia tanya antara, dia nak kebarangkalian antara 2 hingga 4. Jadi awak tahulah Px sama dengan 2, Px sama dengan 3, Px sama dengan 4. Sebab kita tahu dia ada 3 benda ni yang dia nak. So awak kena campur kan, 2 campur 3 campur 4. Tapi gunakan rumus yang saya bagi tadi. Just awak kena tahu situasi dia nak apa. Dia nak kebarangkalian dari mana sampai mana. Itu je yang penting. Biasa soalan tu dia akan tanya yang tu je lah, yang paling susah pun, antara apa dengan apa. Okey, yang susahnya apabila kita tengok soalan ni dia punya soalan dah masuk kepada soalan B. Dan ramai yang tinggalkan soalan taburan normal. Tadi tu taburan binomial. Taburan binomial ni memang senang sebab dah ada dalam rumus. Tapi taburan normal ni ada rumus pun susah. Sebab apa? Sebab banyak benda nak kena faham. Okay, so kat sini saya nak explain. Kalau kita dapat soalan banyak-banyak macam ni, kita akan cari dulu kata kunci. Kata kunci ni biasanya dia bagi dalam bentuk nombor. Okay, nombor. So kita tengok nombor dia. Dia bagi kat sini 8.53 berjisim lebih daripada 62 kg. Jadi satu-satu saya nak awak keluarkan. Kita tahu yang ini adalah taburan normal. Okey, ini adalah taburan normal. So bila taburan normal ni, okey, yang ni awak kena fokus lah, sebab yang ni saya nak awak betul-betul buat latihan. Taburan normal ni bila dia bagi dalam bentuk peratus, maksudnya itu adalah kebarangkalian. Macam tadilah, ni adalah kebarangkalian. Peratus ni adalah kebarangkalian. Macam soalan A tadi kan, yang 30% pun kebarangkalian juga. Okey, so ni kebarangkalian ni dia bagi 8.53%. Bila dia bagi 8.53%, jadi rumus taburan normal ni untuk cari kebarangkalian adalah X tolak dengan min per dengan sisihan piawai. Ni adalah dia punya Z. Z ni paksi Z. Nanti saya explain sikit. Yang mana yang dah lupa tu saya akan explain. Ni adalah rumus yang kita akan guna dalam taburan normal. Cuma ni awak akan dapat hasil jawapan dia dalam bentuk kebarangkalian. So kita tengoklah. Okey. So bila dia bagi dalam soalan ni,
awak kena kenal pasti siapa mean, siapa sisian piawai. So soalan ni dia cakap cari mean dan sisian piawai. Maksudnya dua-dua tu dia tak bagi. Dia tak bahagi nilai mean, dia tak bahagi nilai variance. Sisian piawai dia tak bagi. So sebenarnya dua ni yang awak kena cari. Okay, dua ni awak kena cari. Dua-dua ni bila nak kena cari dalam satu masa yang sama, dah memang automatik persamaan serentak. Automatik persamaan serentak. Sebab dua benda kita nak cari dalam satu masa. Ingat untuk untuk matematik tambahan ni, semua tajuk. Tak kisahlah awak jawab tajuk nombor indeks ke, awak jawab tajuk hukum linear ke, awak jawab tajuk geometrik koordinat ke, bila dia suruh awak cari dua nilai, contohnya cari nilai x dan y dalam masa yang sama, automatik dia nak awak cari persamaan serentak. Okay, so memang kita tengok kat sini, dua nilai, tak tahu persamaan serentak. Itu AddMath. Ni tips. Okay, ni adalah tips. So bila awak nak cari persamaan serentak, awak kena bentukkan persamaan dulu. So cari satu-satu. Okay, so kita tengok 8.53% adalah 0.0853. Okay, maksudnya awak bahagikan dengan 100. Ini adalah dia punya kebarangkalian. 8.53 per 100 adalah 0.0853. Dengan gunakan rumus ni, awak cari persamaan dia. Okay, gunakan rumus ni, dia cakap berjisim lebih. Maksudnya kebarangkalian untuk X yang berjisim lebih daripada 62.2 adalah ini, 8.53%. Ni adalah dia punya persamaan. Ni awak kena tengok diberi 8.53% ialah kebarangkalian. So nak cari kebarangkalian ni, dia dah bagi jawapan. Dan X mestilah lebih sebab dia kata berjisim lebih. Cuba kita tengok pula lagi satu persamaan. 2.81% daripada kotak tersebut berjisim kurang daripada 41.3. So maksudnya persamaan yang kedua pula adalah P X kurang, sebab dia kata kurang. Okay, sebab dia cakap kurang, kita guna kurang. So kurang daripada 41.3 adalah peratus dia, iaitu 0.0281. Ataupun awak just buat 2.81 per dengan 100 sebab dia peratus. Okay, so dah ada dua persamaan ni. Okay, dah ada dua persamaan ni, awak kembangkan. Okay, kembangkanlah gunakan rumus Z ni. Okay, di mana kita akan tukarkan Z lebih daripada X dia. X dia adalah 62.2 tolak dengan min per dengan sisian piawai. Sisian piawai ni kita tak tahu. Sama dengan 0.0853. Yang ini pun sama. Z kurang daripada 41.3 tolak min per dengan sisian piawai. Sebab sisian piawai pun kita tak tahu. Okay, so sekarang ni awak just bandingkan sahaja dan menggunakan taburan. Okay, menggunakan sifir taburan. Kenapa kita kena guna sifir taburan dekat sini? Sebab ni dalam bentuk peratus. Ni dalam bentuk persen ni. Ni peratus ni. Kita nak ubah dalam bentuk paksi Z. Sekejap kita nak buat dalam bentuk paksi Z. Ni paksi Z. Anggap je lah paksi Z tu paksi X. Anggap je. Yang awak tengok peratus ni dekat luar. Okay, peratus tu dekat luar. Tapi kita nak paksi Z. Paksi Z ni dekat ni, tulang ikan ni. Okay, tulang ikan yang melintang ni. Kita nak paksi Z, kita kena gunakan jadual. So macam tadilah, yang mana dekat luar ni adalah dekat sini, luar ni, kebarangkalian. Yang mana dekat tulang ni adalah dekat tepi-tepi ni. Okey, Z 012345 ni adalah tulang dia, ataupun 0.1, 0.2, 0.3 dan sebagainya. Dia punya paling tepi. Ni kita panggil dia tulang.
Okay, so kita nak tahu tulang dia. Kalau 0.0853, kita carilah nombor 0.083 ni dekat dalam taburan ni. So carilah 0.083. Ni awak nampak tak kat sini? 0.0853. Okay, 0.0853. So bila awak dah cari tu, awak dah terjumpa, adalah sebiji macam dalam taburan tadi. Lepas tu awak carilah mana yang kena, mana tulang-tulang dia tu. Tulang-tulang dia adalah 1.3 dengan 7. Okay, 1.3 dengan 7. So awak combine je. Tulang-tulang tu dia jadi 1.37. Okay. So nanti awak just keluarkan sahaja 62 tolak min per dengan sisi yang piawai sama dengan tulang dia iaitu 1.37. Sebab apa kita just kena tukar kepada tulang dia ni? Sebab ini adalah nilai Z. Ni rumus untuk dapatkan nilai Z. So ni rumus ni bukan untuk dapatkan peratus, tapi untuk dapatkan tulang dia. Sebab tu kena tukarkan kepada bentuk paksi. So benda yang sama ni awak apply pada yang kurang ni. Okay, pada yang kurang. So bila kita tengok 0.0281, so carilah dekat tengah-tengah tu. 0.0281. So di sini. Okay, 0.0281. Sebiji macam dalam soalan, iaitu cari tulang dia 1.9 dan 1. So jawapan dia 1.91. Okay, so awak keluarkan 41.3 tolak min per dengan sisi yang piawai. Okay, so inilah dia punya persamaan yang awak boleh ciptakan. Buat macam ni dapat 2 markah. Tapi ingat, untuk yang simbol kurang, letak je negatif. Tak payah ragu-ragu. Okay, untuk simbol yang kurang ni letak je negatif. Untuk selamat lah. Kalau simbol lebih ni, jawapan dia, tulang dia mestilah positif. Sebab dia berada di kawasan lebih. Kalau kurang mestilah di kawasan negatif. Ni bentuk gambaran lah. Ni kita adalah kosong. Okay, ni kalau sini dia kurang. Okay, kurang. Ni lebih. So awak tahulah, kalau lebih maksudnya positif, kalau kurang maksudnya negatif. So macam ni lah dia jadi negatif. Okay, so kita tengok pula dalam bentuk ungkapan. Okay, kita ada dalam berapa minit lagi. Tajuk ni macam memang agak pening lah, tapi sebenarnya rumus ni awak just guna je untuk tajuk soalan normal, memang akan dapat. Okay, so awak bentukkan je lah. 62.2 tolak min sama dengan 1.37 sisi yang piawai. Okay, so awak dapat 1.37 sisi yang piawai. Silap. 62.2 sama dengan 1.37 sisi yang piawai tambah min. Okay, ni persamaan pertama. Okay, persamaan kedua ni awak buat juga. 41.3 tolak min sama dengan negatif 1.91 sisi yang piawai. Yang ini saya terus darab. Dia darab, dia jadi rapat lah. Okay, lepas tu 41.3 sama dengan negatif 1.91 sisi yang piawai tambah min. Ni jadi persamaan kedua. Lepas tu gunakan kaedah persamaan serentak. Awak susunlah cantik-cantik. Siapa yang awak nak hapuskan? So saya nak hapuskan min. Okay, saya nak hapuskan min. Okay, so saya susunlah cantik-cantik. Yang mana ada huruf saya letak depan, yang mana tak ada huruf saya letak belakang. Kan senang, kumpulkan. Lepas tu ingat saya ajar macam mana yang saya ajar sebelum ni. Bila kita nak hapuskan, kita cari nombor yang sama, iaitu ni, min ni. Kan satu min, satu min. So satu tolak dengan satu boleh lah. Satu tolak dengan satu kosong. So kita gunakan tolak. Satu tolak satu kosong.
Okey, kosong. Ni namanya hapus. So awak akan kira lah. Okey, lepas ni 1.37 akan tolak dengan negatif 1.91. Okey, dan ini awak boleh kira gunakan kaedah kalkulator biasa. So dapat 3.28. Okey, 62.2 ni pun sama, awak akan tolakkan. Okey, so ni ibarat seperti table tau. Okey, dia akan atas tolak dengan yang bawah. 62 tolak dengan 41. Okey, sikit lagi. So dapat 20.9. Okey, lepas tu awak keluarkan dan cari nilai sisi ampere Y. Okey, darab pindah jadi bahagi. So bila dah pindahkan, kiralah 20.9 bahagi dengan 3.28. So dapat 6.372. Lepas tu gantikan dalam mana-mana persamaan yang ada dalam yang ni awak dah buat ni. Mana-mana je. Okey, mana-mana je. So saya ambil yang depan ni lah, nampak macam senang je. So M sama dengan M tambah 1.37 6.372 sama dengan 62.2. So M tambah dengan ni awak terus kira lah. Kenapa saya ubahkan dalam kurungan ni dengan 6.372? Sebab ni adalah nilai sisi ampere Y. Okey, saya ambil persamaan yang pertama. Okey, saya ubahkan yang ini terus dalam kurungan. So awak akan dapat 8.72 atau 8.73. Okey, dan awak boleh cari nilai M. So dapat 53.47. Okey, kat sini saya nak bagi tahu bila kita nak cari dua nilai, kita akan gunakan persamaan serentak. Tak kisahlah tajuk apa pun. Okey, kadang-kadang dia boleh kena kat tajuk ni, tapi tak selalulah. Cumanya awak kena tahu. Soalan tu kalau minta soalan tu secara serentak, jadi memang kena guna persamaan serentak. Dan awak kena fikir, ada tak persamaan yang kita boleh bentuk? Jadi dalam soalan ni saya nak explain. Kita kena gunakan maklumat-maklumat yang dia bagi dalam soalan. Ingat tau, kalau dalam peratus ni mesti luar. Okey, peratus ni mesti dekat luar. Yang dekat sinilah table luar yang saya highlight kan ni. Okey, yang ni mesti peratus. Kalau dia bagilah. Okey, yang peratus ni kita anggap dia sebagai kebarangkalian. Manakala yang tulang-tulang Z ni, tulang Z ni anggap sebagai paksi X. Anggap sebagai paksi X. Okay, ni sebagai tulang dia. So kalau kita dah ada rumus Z, ni sebenarnya rumus untuk awak cari nilai paksi. Sebenarnya bukannya nilai kebarangkalian, tapi nilai paksi tu. Okay. Dan kenapa kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa daripada peratus kena tukar kepada Z? Dan sebab memang ini kita guna rumus Z, sebab tu dapat Z. Takkan Z dapat kebarangkalian pula kan? Z mesti dapat dia punya tulang. So ni adalah tulang dia. Okey, sebab tu kena tukarkan daripada peratus kepada yang tulang tu. Okey, so mana yang awak rasa confused tu, kalau dia positif ke negatif, awak tengok. Kalau dia lebih, dia positif. Kalau dia kurang, dia negatif. Okay, so ini sahaja penjelasan untuk taburan. Dan kalau awak rasa susah, kita akan buat lagi latihan lepas ni, dan saya akan sediakan dan saya akan guide lagi. Okay, so itu sahaja. Dan next week saya akan sambung penjelasan saya
berkenaan dengan soalan 3 dan 4. Okey. 4 ni saya tak akan ambil lah. Mungkin saya akan jelaskan soalan 3 dengan nombor indeks terus. Lepas habis daripada explain semua soalan dalam exam, saya akan sediakan satu modul. Modul ni saya akan sediakan modul bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan saya akan fokus dulu bahagian C dulu balik. Saya akan fokuskan bahagian C dulu. Siapa nak buat penyelesaian segitiga, buat penyelesaian segitiga. Tak payah follow saya. Siapa yang nak buat nombor indeks, follow saya. Itu je. Okay, yang itu saya bagi kelonggaran. Sama ada awak nak masuk kelas boleh, awak tak nak masuk pun tak apa. Yang penting awak tunjukkan jalan kerja awak, awak buat, saya semak. Kalau betul, saya tanda. Itu je. Yang mana yang nak belajar nombor indeks,